Salam sejahtera, nama saya Muhammad Daniel bin Kipli dengan nombor matriks BA22110469. Ini merupakan video dokumentari saya untuk subjek pengurusan sumber warisan. Kaum Kejaman atau sering disebut sebagai Kajang adalah salah satu etnik pribumi yang tergolong dalam kelompok masyarakat orang Ulu di Sarawak, Malaysia. Orang Hulu yang secara harfiah bermaksud orang hulu atau orang di kawasan pedalaman, merangkumi pelbagai etnik kecil yang tinggal di kawasan hulu sungai, termasuklah kaum Kayan, Kenyah, Penan dan Kejaman. Kaum Kejaman dikenali sebagai komuniti yang unik kerana mereka mempunyai bahasa, adat resam dan kepercayaan tradisional yang tersendiri. Asal-usul dan penempatan bagi kaum Kejaman adalah kaum Kejaman ini berasal dari kawasan pedalaman di Sarawak dan mendiami wilayah yang kaya dengan sumber alam semula jadi, terutamanya di bahagian tengah dan timur negeri ini. Kebanyakan masyarakat Kejaman menetap di kawasan Sungai Balui, terutamanya di daerah Belaga dan Kapit. Sungai ini memainkan peranan penting dalam kehidupan harian mereka, bukan sahaja sebagai sumber air tetapi juga sebagai laluan pengangkutan dan komunikasi tradisional. Mereka terkenal sebagai masyarakat yang bergantung kepada alam sekitar untuk kelangsungan hidup. Aktiviti seperti pertanian, berburu dan menangkap ikan merupakan pekerjaan utama mereka. Padi huma ataupun dikenali juga sebagai padi bukit menjadi tanaman utama bagi pertanian sara diri. Sementara hasil hutan seperti rotan, damar dan madu turut menjadi sumber pendapatan tambahan. Bahasa dan budaya yang dituturkan oleh kaum Kejaman ini ialah bahasa Kejaman, iaitu bahasa yang tergolong dalam cabang bahasa Austronesia. Bahasa ini sangat unik tetapi semakin terancam akibat pengaruh luar, terutamanya daripada bahasa Iban, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Generasi muda kini lebih cenderung bertutur dalam bahasa lain yang lebih dominan untuk tujuan pendidikan dan pekerjaan. Struktur sosial kaum Kejaman masih berpusat pada institusi rumah panjang. Rumah panjang ini bukan sahaja berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai pusat aktiviti sosial dan budaya. Ia menjadi lambang perpaduan komuniti di mana ahli keluarga besar tinggal bersama dalam satu bumbung yang panjang. Setiap keluarga akan mempunyai bilik sendiri, tetapi kawasan tengah rumah panjang digunakan secara bersama untuk majlis keramaian, mesyuarat atau aktiviti kebudayaan. Kehidupan harian masyarakat Kejaman biasanya melibatkan gotong royong sama ada untuk menuai padi, membaiki rumah panjang atau mengadakan upacara adat. Semangat kerjasama dan perpaduan ini menjadi asas kepada keharmonian komuniti mereka. Terdapat cabaran dan pemeliharaan warisan. Walaupun kaum Kejaman ini mempunyai warisan budaya yang kaya, mereka menghadapi pelbagai cabaran dalam mengekalkan identiti mereka. Urbanisasi, pendidikan moden dan peluang pekerjaan di kawasan bandar menyebabkan ramai generasi muda meninggalkan kampung halaman mereka. Akibatnya, bahasa dan budaya tradisional semakin terpinggir. Namun, pelbagai usaha telah dilakukan untuk memelihara warisan kaum Kejaman. Projek dokumentasi bahasa, adat resam dan seni tradisional sedang dijalankan oleh pihak kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, program kebudayaan seperti Festival Orang Ulu dan seminar warisan turut diadakan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan generasi muda. Kaum Kejaman merupakan kaum yang minoriti di Sarawak. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat berita daripada TVS yang mengatakan bahawa kaum Kejaman ini merupakan kaum yang minoriti dan berada di ambang kepupusan. Berikut merupakan video kepada berita tersebut. Bertemu kembali. Bumi Kenyalang kaya dengan kepelbagaian etnik dan pernahkah anda mendengar kewujudan suku kaum Kejaman? Penempatan kaum Kejaman ini mula dikesan sekitar abad ke-17 dan populasi kaum Kejaman meningkat pada abad berganti abad, namun menjelang kurun ke-2000 penempatan dan populasi kaum itu mengecil dan kini dikatakan hampir pupus. Sarawak merupakan negeri yang mempunyai paling banyak etnik di Malaysia, iaitu lebih daripada 30 etnik. Namun demikian, dalam puluhan etnik ini terdapat satu kaum kecil yang mungkin tidak berapa dikenali, iaitu suku kaum Kejaman
yang bernaung di bawah sub-etnik Kajang. Pada 14 Disember 2024, kami telah pergi ke Kampung Budaya Sarawak untuk mengetahui tentang kaum kejaman dengan lebih mendalam. Berikut merupakan video-video yang telah diambil sepanjang kami berada di Kampung Budaya pada waktu itu. Kajang ataupun kaum kejaman. Rumah penat. Di sini, saya akan membahaskan berkaitan dengan adat kelahiran kaum kejaman. Adat kelahiran kaum kejaman ini mempunyai adat kelahiran yang sangat kaya dan terperinci, melibatkan kepercayaan dan pantang larang tertentu yang diwarisi secara turun-temurun. Setiap langkah dalam proses kehamilan, kelahiran dan penjagaan selepas kelahiran adalah mencerminkan kebijaksanaan dan nilai tradisional mereka. Yang pertama, wanita hamil dilarang melakukan aktiviti berat. Wanita hamil dalam masyarakat kejaman dilindungi sepenuhnya oleh keluarga dan komuniti mereka. Pantang larang terhadap aktiviti berat bukan hanya melibatkan tugas fizikal seperti bekerja di ladang atau mengangkat beban, tetapi juga mengehatkan pergerakan yang dianggap risiko kepada bayi dalam kandungan. Selain itu, wanita hamil juga dilarang mengambil makanan tertentu yang dipercayai boleh menjejaskan kesihatan bayi atau menyebabkan komplikasi semasa kelahiran. Misalnya, makanan yang dianggap panas atau tajam sering dielakkan kerana dipercayai boleh membawa kesan negatif kepada kandungan. Kepercayaan ini bukan sekadar pantang larang tetapi mencerminkan pengetahuan tradisional yang bertujuan melindungi kesejahteraan ibu dan bayi. Walaupun mungkin tidak berasaskan kajian saintifik, kepercayaan ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara tubuh dan alam dalam budaya mereka. Yang kedua, bidan tradisional kaum kejaman mempunyai sistem perbidanan yang unik. Bidan mereka biasanya terdiri daripada wanita berpengalaman yang sudah terbiasa dengan proses kelahiran atau dalam kes tertentu, suami kepada wanita yang melahirkan. Tugas bidan ini bukan sekadar membantu dalam proses kelahiran, tetapi juga memberikan bimbingan kepada ibu seperti cara menjaga bayi yang baru lahir atau pemulihan selepas bersalin. Bidan ini dihormati kerana kebolehan mereka memahami keperluan wanita dalam proses melahirkan anak.
Walaupun tanpa bantuan alat perubatan moden, mereka menguasai teknik tradisional yang dipercayai dapat memastikan kelahiran yang selamat. Kehadiran bidan juga memberi sokongan emosi kepada ibu yang membantu mengurangkan tekanan semasa proses kelahiran. Yang ketiga, adat kelahiran di tempat tinggal disebabkan lokasi penempatan mereka yang jauh dari hospital dan klinik. Kelahiran anak sering dilakukan di rumah panjang atau tempat tinggal mereka sendiri. Proses ini dilakukan dalam suasana yang selesa dan dekat dengan keluarga, dengan bantuan bidan atau ahli keluarga yang berpengalaman. Walaupun kelahiran di rumah mungkin dianggap berisiko, kaum kejaman mengatasi cabaran ini dengan mengikut adat dan prosedur tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad. Persekitaran yang tenang di rumah panjang membantu mewujudkan suasana harmoni yang dipercayai menyumbang kepada proses kelahiran yang lancar. Yang keempat, pemotongan tali pusat. Tali pusat bayi dipotong menggunakan alat khas seperti buluh yang diasah tajam. Buluh ini sering dipilih kerana ia dianggap bersih, suci dan bersifat semula jadi. Selepas dipotong, tali pusat biasanya ditanam di tanah di kawasan yang dianggap simbolik atau sakral. Amalan ini melambangkan hubungan bayi dengan tanah yang merupakan elemen penting dalam kepercayaan mereka. Tindakan menanam tali pusat juga dipercayai membawa perlindungan kepada bayi daripada gangguan roh jahat dan memastikan pertumbuhan yang sihat. Yang seterusnya adalah nama anak. Nama anak dalam masyarakat kejaman diambil daripada nama tradisional orang Ulu seperti Adan, Tusau atau Apui. Nama-nama ini bukan saja mempunyai makna tersendiri tetapi juga membawa identiti budaya yang kuat. Pemilihan nama tradisional menunjukkan penolakan mereka terhadap pengaruh luar seperti penggunaan nama moden atau barat. Bagi mereka, nama adalah lambang hubungan dengan nenek moyang dan warisan etnik yang perlu dihormati dan dipelihara. Yang keenam adalah tempoh berpantang selepas kelahiran. Ibu dan bayi akan menjalani tempoh berpantang selama 30 hingga 40 hari. Dalam tempoh ini, ibu dijaga dengan rapi oleh ahli keluarga, terutama wanita dalam komuniti tersebut. Penjagaan ini termasuk penyediaan makanan khas untuk memulihkan tenaga ibu, urutan tradisional dan rehat yang mencukupi. Tujuannya adalah untuk memastikan ibu dapat pulih sepenuhnya daripada tekanan fizikal dan emosi akibat kehamilan dan kelahiran. Berpantang juga bertujuan untuk memastikan bayi mendapat penjagaan yang terbaik, termasuk pemakanan dan perlindungan daripada penyakit. Yang ketujuh, tiada upacara selepas kelahiran. Dalam masyarakat kejaman, kelahiran dianggap sebagai sebahagian daripada kehidupan yang biasa. Oleh itu, tiada upacara khas diadakan selepas kelahiran anak. Namun, kelahiran tetap dihormati sebagai satu anugerah kehidupan dan bayi yang baru lahir diterima dengan rasa syukur oleh keluarga dan komuniti. Berikut merupakan poster yang saya buat mengenai dengan adat kelahiran kaum kejaman. Kesimpulannya, kaum kejaman adalah salah satu komuniti yang kaya dengan adat dan tradisi. Adat kelahiran mereka mencerminkan nilai-nilai penting seperti perlindungan, penjagaan dan penghormatan terhadap kehidupan. Walaupun mereka hidup jauh dari arus permodenan, amalan tradisional ini menunjukkan keutuhan warisan budaya mereka yang diwarisi secara turun-temurun. Dalam dunia yang semakin moden, usaha harus dilakukan untuk mendokumentasikan dan memelihara adat-adat ini agar tidak hilang di telan masa. Adat kelahiran kaum kejaman adalah lambang keunikan budaya Sarawak yang harus dihargai oleh generasi kini dan akan datang.